Sidang Dewan Rakyat hari ini diberi maklum POS Malaysia mengenakan caj perkhidmatan berbeza bergantung kepada tahap perkhidmatan yang ditawarkan. Manakala 9 destinasi dikenal pasti berpotensi untuk menjadikan negara sebagai destinasi eko-pelancongan dunia. Perincanya bersama Syazwani Samsu di sana. Silakan Wani. Ya Syah. POS Malaysia berfungsi sebagai saluran penting untuk kemudahan rakyat bagi pembayaran bil kepada lebih 200 agensi serta jabatan kerajaan dan syarikat swasta. Caj perkhidmatan bagi urus niaga pembayaran bil berbeza bergantung kepada jenis dan tahap perkhidmatan yang ditawarkan atas persetujuan bersama secara komersial. POS Malaysia berfungsi sebagai saluran penting untuk kemudahan rakyat bagi pembayaran bil kepada lebih 200 agensi dan jabatan kerajaan termasuk syarikat-syarikat swasta. Ini termasuklah kerajaan tempatan seperti Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah, jabatan dan yayasan berkaitan pendidikan seperti PT, PTN, MARA, KPT dan sebagainya, perkhidmatan utiliti seperti TNB, Air Selangor, Indah Water dan juga syarikat telekomunikasi dan penyiaran seperti TM, Maxis, Celcom dan Astro. Sehubungan itu, caj perkhidmatan bagi urusan pembayaran bil adalah berbeza bergantung kepada jenis dan tahap perkhidmatan yang ditawarkan atas persetujuan bersama secara komersial. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Batu Kawan Kasturani Pato. Caj perkhidmatan 50 sen bagi pembayaran bil Astro dilaksanakan ejen pembayaran Astro dan POS Malaysia yang mula mengenakan caj perkhidmatan sama bagi pembayaran di kaunter pejabat POS bermula 1 September lalu. Saudara, selain itu, ke arah menjadikan negara destinasi eko pelancongan dunia, 9 lokasi di Sarawak telah dikenal pasti. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, selain kaya dengan flora dan fauna, lokasi tersebut turut mempunyai daya tarikan dari aspek budaya dan dijangka memanfaatkan 676 pengusaha enap desa. Bagi negeri Sarawak khususnya, MOTEK telah mengenal pasti 9 kluster eko-pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan, iaitu pertama Lundu Sematan Teluk Melano Tanjung Datu, kedua Bako Santubong Kubah Semenggok Bau Padawan, ketiga Sri Aman Batang Air Ulu Sungai Menyang Meludam, keempat Sibu Kapit Tunuh Baleh Pelagus, kelima Mukah Daro Pulau Berit Tanjung Manis, keenam Bintulu Bakun Belaga Lusong Laku Nanga Merit Murum, ketujuh Miri Sebuti Niah Logan Bunut dan ke-8 Limbang Mulu Gunung Buda dan ke-9 Lawas Bario Baklalan Baran. Beliau menjawab soalan Wakil Mas Gading Mordi Bimol. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan pelaksanaan projek-projek bekalan air kawasan bandar di Sabah dibiayai Kerajaan Persekutuan secara pinjaman melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jumlah pengeluaran pinjaman yang diluluskan sejak rancangan Malaysia ke-8, RM-ke-8 hingga RM-ke-10 sebanyak 2.5 bilion ringgit. Peruntukan secara geran melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula bagi projek-projek bekalan air luar di bandar. Untuk makluman yang berhormat, urusan operasi dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Sabah di bawah tanggungjawab yang berhormat Menteri Kerja Raya Sabah melalui dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya Sabah. Selanjutnya, pihak berkuasa air negeri yang diberi kuasa sejajar dengan enakmen bekalan air Sabah 2003 adalah Jabatan Air Negeri Sabah. Dalam hal ini, saya ingin tegaskan bahawa sebagai pihak bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan bekalan air di Sabah, peranan Jabatan Air Negeri Sabah adalah sangat besar dan sangat kritikal dalam memastikan perancangan, pembangunan dan peroperasian sistem bekalan air termasuk juga NRW di Sabah dapat ditingkatkan. Untuk tahun ini, di bawah Rolling Plan 1, Rancangan Malaysia ke-12 RM-ke-12, peruntukan sebanyak 117 juta ringgit diluluskan untuk membiayai pelbagai projek untuk menyelesaikan masalah bekalan air di Sabah.
Datuk Seri Tuan Ibrahim menjawab pertanyaan Wakil Tuaran Datuk Seri Madius Tangau. Selain itu, penggunaan teknologi terkini akan diperluas dalam usaha meningkatkan hasil sawit dan getah negara. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata, ia termasuk internet kebendaan IoT, sistem navigasi satelit dan pengairan pintar. Selain daripada itu, seperti mana yang saya sebutkan pada jawapan yang awal tadi, MPOB juga menggunakan GIS dan juga OPRIS untuk melihat keadaan tanah dan sebagainya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan selain daripada itu, penggunaan drone dalam pengurusan ladang dapat memberi jumlah sebenar dirian pokok per hektar. Dan drone juga digunakan untuk kawalan serangga, untuk mengawalkan penyakit ganoderma dan sebagainya. Dan kita telah menggunakan teknologi-teknologi ini di dalam industri sawit, dan manakala untuk industri getah, kita juga ada big data yang melakukan remote sensing, global navigation satelit dan sebagainya untuk menghasil dan juga menambahkan produktiviti getah negara kita. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Besut Datuk Seri Idris Jusoh. Baik saudara, setakat ini perkembangan berita dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita selanjutnya, kita kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.